Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku-buku kami, rakaman-rakaman kelas yang telah berjalan, kad-kad diagram dan produk-produk lain di www.ustazrusdi.com. Hubungi 0193579303 untuk keterangan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan tayyibah mubarakah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Khamis, hari terakhir minggu ini untuk perkongsian kita. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan, Isnin hingga Khamis lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sebelum membincangkan ayat Al-Quran yang dipilih, insyaAllah, saya ingin menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai jumlah syarutiyah. Ini di dalam bahasa Arab, yang jumlah itu maksud dia ayat. Syarutiyah itu tergantung. Ya? Ayat tergantung. Maka kita akan perlukan kepada ayat pelengkap, maka pelengkap disebut jawab. Asyarti berdasarkan pada perkataan ini, maknanya ayat tergantung. Maka macam mana kita mengenal jumlah syartiyah? Kalau kita lihat kepada kad diagram warna purple B, maka kita akan jumpa satu kumpulan yang dipanggil haraf jazam 2. Di mana dia haraf jazam 2 ini dia boleh menjazamkan atau mematikan dua fi'il mudhari'. Fi'il yang pertama dipanggil fi'il syarat yang tergantung, dan fi'il mudhari' yang kedua yang dia matikan itu dipanggil fi'il jawab. Kadang-kadang dia boleh berlaku begitu ataupun berlaku dengan keadaan yang lain, tetapi saya nak menyatakan sekiranya tuan-tuan jumpa perkataan-perkataan ini yang dimasukkan dalam kad ini, siapa ada, iaitu perkataan man, siapa sahaja, ma, apa sahaja, mahma, meskipun, mata, bila, ayyana, bila juga, aina, di mana, ainama, di mana sahaja, in, jika. Jadi contohnya pada perkataan-perkataan tu, kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan akan melihat ayat itu tergantung. Contoh, perkataan in, jika. Jika kamu datang ke kelas. Ayat tu tergantung. Apa pelengkap dia? Pasti kamu akan
faham. Jadi pasti kamu akan faham itu dipanggil jawabus syarti. Jika engkau datang ke kelas tu, itu dipanggil jumlah syartiyah, iaitu ayat tergantung. Jadi beberapa perkataan dalam bahasa Arab boleh dikenal pasti menjadikan ayat itu tergantung. Contoh dia yang kita akan guna dalam ayat Quran ini ialah in. Kadang-kadang dia tidak tidak dilengkapkan oleh fi'il. Jadi kita nampak satu sahaja fi'il yang akan dimatikan oleh in, dijazamkan sebab ada fa. Bila kita jumpa in, jika, lepas tu kita akan jumpa fa, maka. Contohnya, jika kamu datang ke kelas, maka bawalah bersama ibu kamu. Maka itu dipanggil rabitah. Rabitah ini iaitu haraf, kata fungsi yang digunakan untuk mengikat. Mengikat antara dua ayat, iaitu ayat tergantung dengan ayat pelengkap. Fa yang kita akan jumpa nanti juga digelarkan oleh orang tata bahasa sebagai fa jawab, iaitu fa pelengkap. Kenapa? Ayat sampai di sini, jika kamu datang ke kelas, maka ayat itu tergantung, maka fa ini digunakan untuk melengkapkan satu lagi ayat, iaitu ayat pelengkap. Maka hendaklah kamu bawa bersama ibu kamu, itu iaitu ayat pelengkap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lebih jelas insya-Allah kita akan melihat ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 271 insya-Allah. Kita ambil pendek sahaja sebab saya diminta untuk pendek-pendekkan sahaja, supaya tak berserabut sangat, masa sangat suntuk, dan jangan buat panjang-panjang, nanti orang susah nak faham. Okey, dalam ayat 271 surah Al-Baqarah, kita akan jumpa perkataan wa in. Apa perkataan selepas dia? Tukhfu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ dulu. Waw ini adalah waw haraf ataf, iaitu menyambung. Menyambung ungkapan ayat yang sebelum tu, in tubdus sadaqat fa ni'imma hiya. Jika kamu menampakkan secara jelas, iaitu sadaqat, infak kamu, maka itu adalah baik. Wa in dan jika, ini yang saya sebutkan tadi sebagai harfu syaratin. Harf syarat menunjukkan makna ayat itu akan menjadi tergantung. Syarat itu tergantung, tetapi dalam yang kedua fungsi dia ialah wa, dan fungsi dia yang kedua ialah jazmin, iaitu menjazamkan. Iaitu menjazamkan, mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Sebab itu digelarkan harfu syaratin wa jazmin. Fi'il mudhari' yang selepas itu sebenarnya iaitu perkataan antum tukhfuna. Antum tukhfuna, kamu merahsiakan. Kamu merahsiakan, tukhfuna. Tetapi apabila ini harf jazam, jazam makna fungsi mematikan. Bagaimana mematikan fi'il mudhari' yang ada nun, iaitu buang nun. In tukhfu sahaja bunyinya. Sebenarnya yang tuan-tuan jumpa dalam Quran ni ialah nun yang sudah dibuang. Wa in tukhfu, sekiranya kamu wahai orang beriman menyembunyikan. Ini perkataan in tukhfu, nun yang telah dibuang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kata ini adalah fi'il mudhari' yang telah dijazamkan, maka digelarkan fi'il mudhari' majzum
dengan buang huruf nun, asalnya tukhfuna jadi tukhfu, wa in tukhfu. Jadi fa'il dia ialah pada dhamir. Waw itu merujuk kepada dhamir antum, kamu itu merujuk kepada orang beriman. Jika kamu wahai orang beriman, ini orang-orang beriman, merahsiakan, menyembunyikan, maka selepas itu baru kita jumpa perkataan ha. Ini dalam kaedah pusar sangat mudahlah. Kalau dhamir dia melekat dengan fi'il, ini fi'il, maka dia mesti jadi maf'ulun bih. Itu tak payah fikir. Ini berkait dengan formula nombor 2. Okey, kalau tuan-tuan jumpa ini iaitu dhamir, dia muttasil, iaitu melekat dengan fi'il. Ya, maka dia mesti jadi maf'ulun bih ataupun objek. Jika kamu orang beriman, merahsiakannya, kembali kepada perkataan as-sadaqat, sedekah-sedekah. Cuma perkataan sadaqat dalam Quran dia lebih merujuk kepada zakat yang wajib dikeluarkan. Okey, jika kamu menyembunyikan akannya, iaitu sedekah-sedekah itu, maka sebenarnya ayat ini sudah tergantung di sini. Tergantung. Jika kamu menyembunyikan akannya, iaitu akan sedekah itu. Okey, sabar, belum tergantung sebab ada satu lagi ungkapan iaitu wa dan tu. Kamu memberikan. Asalnya tuna. Sebab dia mengikut, yang ini nun dia sudah dibuang, yang ini nun juga sudah dibuang. Kamu memberikan, asalnya tuna, tetapi in diulang semula selepas waw. Wa in tukhfuha wa in tu'tuha. Jika kamu menyembunyikan akannya, akan sedekah itu, wa tu'tuha, dan kamu memberikan akannya sedekah itu. Apa perkataan selepas itu? Iaitu al-fuqara. Al-fuqara. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saya jelaskan sikit, saya padamkan dulu. Kita ulang semula. Wa in, dan jika tukhfu, kamu wahai orang-orang beriman, menyembunyikan akannya, iaitu sedekah-sedekah itu. Wa tu, dan kamu memberikan akannya. Nya ini adalah maf'ul bih, ya. Kamu memberikannya, nya itu kembali kepada sedekah-sedekah tadi. Kepada siapa? Al-fuqara, orang-orang fakir, maka dia juga adalah maf'ul bih. Maka ini dipanggil maf'ul bih 2. Ini adalah maf'ul bih 1, iaitu 2 objek. Kamu beri, perbuatan memberi perlu kepada 2 maf'ul bih objek. Kamu memberikannya, iaitu sedekah, kepada siapa? Kepada orang-orang fakir. Sampai di sini tuan-tuan dan puan-puan, ini masih lagi dalam ruang lingkup yang dipanggil ayat syarat. Siapa punya kerja? Ini. Sebab in ini digelarkan haraf syarat yang menjadikan ayat itu tergantung sehingga ke sini, ya. Tetapi digelarkan jazam kerana dia mematikan fi'il mudhari' yang selepas dia tukhfuna, dia matikan dengan buang nun, tu'tuna dimatikan dengan buang nun. Okey, sekali lagi. Walaupun pendek, panjang juga akhirnya cerita, ya. Tak apa, faham sikit-sikit tuan-tuan, kita masih ada masa. Wa in, dan jika tukhfu, kamu, ini merujuk kepada antum, menyembunyikan akannya, iaitu sedekah-sedekah itu. Wa, dan tu, kamu memberikan akannya, iaitu sedekah-sedekah itu, al-fuqara, kepada orang-orang fakir.
ayat itu tak sempurna lagi. Tak sempurna ataupun ayat yang tergantung itulah di dalam bahasa Arab dipanggil jumlah syartiyah. Okey, saya padam. Saya tunjukkan sampai situ disebabkan oleh kerja in ni yang berfungsi sebagai haruf syarat, iaitu haruf yang menjadikan ayat itu tergantung, maka sampai di sini maka ayat ini dipanggil jumlah. Ayat keseluruhan iaitu daripada sini ya sampailah ke sini semua itu ayat itu dipanggil jumlah syartiyah. Ayat tergantung, maka dia perlu apa tuan-tuan dan puan? Dia perlu kepada jawabus syarti. Jawab itu makna pelengkap, asyarti itu ayat tergantung. Itu yang saya dapat jelaskan. Okey. Jika kamu menyembunyikannya, ini lawan daripada ayat yang sebelum itu. Allah berkata, in tubdus sadaqat. Jika kamu menampakkan, orang ramai nampak, kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu. Ya? Lepas tu dia katakan fa ni'ma hiya. Maka itu adalah baik. Ia adalah lebih baik. Ia adalah baik, bukan lebih baik. Ia adalah baik. Kalau kita menampakkan sedekah kepada orang ramai, maka Allah kata itu adalah baik. Dan sebaliknya, jika kamu menyembunyikan sedekah itu dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir ataupun orang-orang miskin, ayat itu tergantung di situ, maka jom kita tengok bagaimana dia melengkapkan ayat ini. Maka dilengkapkan ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi daripada sini fa huwa fa, maka yang inilah yang digelarkan sebagai fa rabithah yang tadi itu, atau fa jawab. Rabithah makna fa pengikat, dia mengikat antara dua ayat yang tergantung tadi. Huwa, ia, iaitu perbuatan merahsiakan sedekah-sedekah kita. Fahuwa, Allah kata khairun, adalah lebih baik. Huwa akan jadi mubtada subjek, khairun akan jadi predikat, iaitu khabar dalam bahasa Arab. Mubtada dan khabar, maka ia menyembunyikan sedekah itu daripada pengetahuan orang ramai adalah lebih baik lakum, untuk kamu, kamu itu iaitu orang beriman. Maka daripada ayat fahuwa khairul lakum inilah yang dikatakan jawabu asyarti, iaitu pelengkap kepada ayat yang tergantung tadi. Tergantung di sini tetapi dilengkapkan oleh ayat fahuwa khairul lakum, maka kita akan dapat message Allah Subhanahu wa taala difahami dengan tepat. Okey, semula wa in tukhfuha, dan sekiranya atau jika sekiranya kamu menyembunyikan sedekah itu, wa tu'tuha, dan kamu memberikannya sedekah itu al fuqara, kepada orang-orang fakir. Fa itu dia punya pengikat dia. Maka huwa, ia, iaitu perbuatan menyembunyikan sedekah itu, ia jadi mubtada ataupun subjek. Ini khabar, subjek predikat ataupun mubtada khabar. Dalam terjemahan bahasa Melayu lama disengkang dengan terjemahan ialah. Maka ia adalah, terjemahan adalah, khairul lakum, lebih baik bagi kamu orang-orang yang beriman. Okey, kita harap mesej ini dapat difahami dengan baik. Sekarang ini bagaimana penyataan di sini ialah memberi sedekah secara rahsia adalah lebih baik di sisi Allah daripada menampakkan kepada orang ramai.
Tetapi kalau kamu menampakkan infak, sedekah, dan kamu keluarkan zakat-zakat kamu itu, dan orang semua tahu, elok ke tak elok? Allah kata, fahuwa fani'imma hiya, maka ia adalah baik. Baik juga. Jadi, di sini kata para ulama, daripada beberapa tafsir menyatakan, sekiranya kamu bersedekah kepada orang fakir dan orang miskin, dalam keadaan kamu dapat merahsiakan daripada orang ramai, maka ya, itu adalah lebih baik. Tapi kalau sedekah tidak dapat diberikan, melainkan kalau orang nampak, orang mengetahui, maka itu juga baik. Kenapa baik? Apakah kita tidak dapat menjaga? Apakah itu boleh mengelakkan daripada riak, ujub, apalagi mengungkit-ungkit, menampak-nampakkan kita ini baik? Yang itu soal diri kita. Kena jaga. Kalau nak jaga, ya, kamu menyembunyikan sedekah kamu, menyembunyikan apa yang kamu bagikan kepada orang-orang miskin. Tetapi ada dalam beberapa keadaan yang dikatakan oleh para ulama bahawa sedekah ini perlu diiklankan, zakat ini perlu dijelaskan. Antaranya ialah supaya kita dapat menunjukkan sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu maknanya orang tengok kita berzakat, orang tengok kita bersedekah, orang tengok kita bantu orang-orang miskin, lalu orang melihat dan menjadikan itu sebagai panduan dan ikutan, lalu orang buat seperti kita, maka itu dipanggil sunnah hasanah. Sunnah hasanah ni kita dapat pahala menunjukkan tu, dan kita dapat pahala orang yang mengikut amalan kita itu. Dan itu baik. Ya, ada keperluan kata para ulama, bahkan mungkin akan menjadi lebih afdal jika diikut oleh orang ramai perbuatan baik kita. Begitu juga ia dikatakan baik kerana kadang-kadang kita ditohmah, dituduh oleh orang, orang tu tak keluar zakat, tak pernah bersedekah ke orang, tai hidung masin, tangkai jerit. Jadi untuk mengelakkan tohmah itu, dengan kita menjaga hati kita, kita boleh mengiklankan dan menjelaskan kepada orang ramai dengan syarat jaga baik-baik hati kita. Riak, jaga daripada riak, jaga daripada ujub, iaitu rasa kagum pada diri kita sendiri, jaga daripada mengungkit-ungkit selepas tu, jaga daripada sekiranya kita bagi orang miskin, dia kata, iaitu azar. Satu lagi, kita menyakitkan hati orang yang minta daripada kita. Itu pun tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada pendapat ulama yang menyatakan kalau nak juga tunjukkan kepada orang ramai, ya, terbaik dia melalui wakil supaya kita dapat jaga hati kita. Itu pun boleh. Pernah berlaku satu kisah yang disebut seorang soleh di Madinah bernama Ali bin Husain. Ya, bagaimana dia beramal dengan ayat ini. Sekiranya kamu menyembunyikan sedekah dan kamu memberikannya sedekah itu kepada orang-orang fakir, maka ia adalah lebih baik. Ali bin Husain ini, dia secara konsisten, dia telah memberikan infak dia kepada 40 buah rumah di Madinah secara konsisten, dan dalam keadaan yang sama orang tak tahu siapa yang bersedekah, sebab dia meletakkan dia punya sedekah-sedekah dia dalam bentuk makanan-makanan kepada orang-orang fakir di Madinah, iaitu di hujung malam. Masa orang dah tidur, dia pun letakkan barang-barang. Dia pergi 40 buah rumah orang-orang susah di Madinah itu, dapat bekalan makanan yang cukup, sebab setiap malam bila buka pintu rumah pada waktu pagi nak sembahyang subuh, tengok dah ada makanan. Tapi tak dapat dipastikan siapa.
Tetapi dalam masa yang sama, orang juga mengenali Ali bin Husain ni ialah orang yang tak pernah bersedekah. Macam orang kata antara yang kedekut lah, nampak kaya tapi tak bersedekah. Teruk betul si Ali ni. Akhirnya dia konsisten. Orang nak kata dia kedekut ke, bakhil ke, tangkai jering ke, tak hidung masin ke, ikutlah. Tetapi secara konsisten, dia setiap malam dia akan bekalkan makanan di 40 buah rumah fakir di kawasan Madinah masa itu. Sampai habis orang tak tahu. Tapi macam mana orang tahu akhirnya, tuan-tuan? Dahsyat cerita keikhlasan dia. Apabila si Ali bin Husain ini dia meninggal dunia, orang pun biarkan dia lah, tak apalah. Pergilah semayang, uruskan jenazah, baliklah. Mula daripada kematiannya, 40 rumah orang-orang fakir, fuqara di Madinah tu, tengok makanan tak ada. Mula-mula orang biarlah. Hari kedua, tengok-tengok tak ada. Hari ketiga, keempat, kelima, tak ada. Dan akhirnya tahulah orang bahawa 40 buah rumah telah mendapat bekalan secara konsisten begitu lama. Ya? Sebenarnya datang daripada si mati yang orang ingat tidak pernah bersedekah. Kalau kita sampai kepada maqam itu, ini adalah maqam terbaik untuk beramal dengan firman Allah Ta'ala ini. In tukhfuha, dan sekiranya kamu menyembunyikan sedekah itu, wa tu'tuha al-fuqara'ah, dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir miskin dalam keadaan orang semua tak tahu, fahuwa khairul lakum, maka itu adalah lebih baik daripada kepada kamu daripada mengiklankan dan memberitahu orang ramai. Tetapi kalau ada beberapa keadaan yang kita perlu menjadi contoh kepada orang ramai, ya kita ambil ayat sebelum itu, wa in tubdus sadaqat, jika kamu menampakkan sedekah itu kepada orang ramai, ya, fa ni'imma hiya, Allah kata maka itu adalah baik juga. Ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ada pelajaran bahasa Arab yang kita dapat dan ada pengajaran daripada ayat Al-Quran daripada Al-Baqarah. Terlupa nak tulis, ya. Surah Al-Baqarah ayat 271. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.